Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang dihormati Tuan Imam, Tuan Bilal, jawatan kuasa masjid, sidang jemaah, moga-moga kita dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita sambung masih lagi dalam bicara kita berkenaan dengan beriman kepada Rasul. Bagi yang ada buku, kita masuk muka surat 26, 27 iaitu kita nak sambung tentang sifat wajib bagi Rasul, ya, sifat wajib bagi Rasul. Secara asasnya para Rasul ni dia bersifat dengan sifat-sifat mulia. Ya, masa jadi Nabi, jadi Rasul pun dia dah baik dah. Sebelum jadi Nabi, sebelum jadi Rasul pun memang baik dah. Ya, itu basic dia, asas dia. Sebab itu bila mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilantik menjadi nabi ataupun mula-mula didatangi wahyu, ya, mula-mula didatangi wahyu, Nabi takut kan? Bila Nabi takut, Nabi balik ke rumah, jumpa isteri Nabi, Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha. Maka Khadijah radhiyallahu anha disebut dalam kitab sirah menenangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Sayyidatina Khadijah menyebutkan akhlak-akhlak mulia Nabi. Ya, kata Sayyidatina Khadijah, wallahi la yukhzi kallahu abada. Demi Allah, Allah tidak akan menghina kamu, menjatuhkan kamu wahai Muhammad selama-lamanya. Maknanya perkataan Allah ni dah ada lah. Perkataan Allah ni dah ada. Wallahi, demi Allah, la yukhzi kallahu abada. Allah tak akan menghina kamu, ya? Nabi Muhammad lah. Masa ni tak jadi Nabi lagi lah, Muhammad lah. Pasal apa? Innaka la tasilur rahim. Disebut antara akhlak Nabi ni, sesungguhnya engkau wahai Muhammad menghubungkan tali silaturahim. Engkau membantu orang susah, membantu anak yatim, engkau buat begini, buat begini. Dia sebut beberapa perkara baik yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum Nabi Muhammad menjadi Rasul. Ya, itu secara umumnya akhlak Nabi dia memang macam tu. Ya, akhlak Nabi memang macam tu. Jadi para ulama kita menyebut bahawa ada 4 sifat yang wajib. Ya, muka surat 27 tu, ya. Sifat yang wajib iaitu sifat siddiq, sifat benar, sifat amanah, sifat tabligh, menyampaikan, dan sifat fatanah, kecerdikan, ya. Cuma pagi ni nak bicara sikit, ya, satu perkara iaitu sifat siddiq, sifat benar. Sebab bila kita kata seorang Rasul tu bersifat benar, seorang Rasul bersifat benar, makna Rasul dia tidak menipu sama sekali, kan? Ustaz menipu juga. Biasa masa nak ceramah lah, kan?
Semalam saya pergi satu ceramah di satu tempat namanya Kuang. Tengok dalam Google Map dia hantar ke Rawang. Jadi 7.30 sampai ke Rawang, keluar Tol Rawang. Kan pusing sampailah nak sembahyang maghrib 7.30 dia kata tempat tu sebelah kanan kamu. Tengok kawasan Kelang. Ada anjing 3-4 ekor, gelap tak ada apa. Saya tak berani keluar. Kan? Telefon orang tu hantar. Dia lepas sembahyang maghrib baru dia hantar. Dia tengah sembahyang maghrib kan, baru dia hantar pula. Dia kata dah sampai dah ni. Kawasan Kelang. Kawasan Kelang, ambil gambar apa kan. Ada pusing pula. Patutnya maghrib sampai 7.30 sampai tu sembahyang maghrib. Saya sampai 8.39. Sampai tu lagi 50 saat dah kot nak masuk Isyak. Kan, sembahyang Isyak tu. Jadi kuliah maghrib, jadi kuliah Isyak lah. Saya tak tipu. Sebab kata kalau ceramah tempat lain takkanlah datang Isyak tu baik. Pusing ya. Baik, itu berlaku. Jadi Nabi dia tidak sama sekali. Cuma dalam riwayat disebutkan lam yakzib. Lam yakzib Ibrahim. Nabi Ibrahim tidak berdusta, tidak menipu. Illa fi salas, melainkan dalam 3 perkara. Kita kata sifat seorang rasul dia tak menipu. Sifat seorang rasul tak menipu, tetapi dalam riwayat hadis Nabi Ibrahim tidak menipu melainkan dalam 3. Maknanya Nabi Ibrahim nipu lah kan. Tapi ulama kata Nabi Ibrahim tak menipu. Sebab sifat wajib bagi seorang nabi, seorang rasul mestilah sedih, benar. Tapi dalam hadis Nabi Ibrahim tidak menipu melainkan dalam 3 perkara. Maknanya menipulah. Kita buang tidak ni, kita buang kecuali ni. Maknanya Nabi Ibrahim menipu dalam 3 perkara. Jadi ada kontra sikit. Kontra kan? Kerana ulama kata Nabi Rasul mesti sedih. Tapi dalam hadis ni katakan 3 perkara Nabi Ibrahim. Antaranya disebut Nabi Ibrahim kata dia sakit. Inni saqim. Aku ni sakit. Kan? Yang kedua Nabi kata, Ibrahim kata bal fa'alahu kabiruhum. Yang ketiga dia bagi tahu kepada isteri dia Sarah tu, kalau raja tu tanya kamu siapa, jangan kamu kata kamu isteri aku. Kamu kata saudara, adik-beradik, saudara. Jangan mengaku isteri, kan? Nabi Ibrahim tak bagi mengaku isteri. Maknanya bolehlah kita sembunyi juga. Ada kan? Untuk Nabi Ibrahim ni. Baik, ni dia ada alasan ni. Kita kata sakit ni bukanlah sakit yang ni, sakit umum lah, sakit lah kan, sakit. Macam kita apa-apa sakit lah. Macam kita kawan kita ajak pergi makan kenduri hari ni. Kawan kita ajak pergi makan kenduri. Kita ada masalah dengan tuan kenduri tu, kita pun tak nak pergi lah. Kan? Kawan kita tanya siapa, kita kata aku sakit. Tengok petang tu ada je, pukul 3 tu ada je kat mall mana-mana duk jalan, duk main bowling ke apa kat kata sakit hati. Tipu tak? Tak tipu kan? Tak tipu. Tak tipu. Sebab sakit hati pun sakit juga. Kan? Sakit juga. Kita ada masalah sakit hati dengan tuan kenduri tu, kita tak nak pergi. Kawan lain aja kita kata malas, sakit hati kita maksud kan, bukan sakit demam ke, bukan masuk ICU lah, sakit hati. Jadi makna itu masih lagi mana dari satu sudut nampak macam penipuan, pembohongan dari satu sudut. Tetapi dari satu sudut yang lain dia bukan satu pembohongan. Kita maksudkan sakit yang umum lah, apa-apa jenis sakit. Itulah lebih kurang perkataan Nabi Ibrahim tu, dia tafsir dia macam tu.
cara tafsiran dia tu jadi dia tak masuk pembohongan sebenarnya. Cuma dalam hadis ni Nabi guna bahasa ni lah. Nabi guna bahasa ni tapi ditafsirkan oleh para ulama bukan pembohongan yang macam kita faham yang kedua bal fa'alahu kabirum, yang buat rosak semua tu adalah berhala yang besar tu. Nabi Ibrahim pecahkan berhala semua tu. Nabi Ibrahim ambil kapak tu dia letak kepada berhala yang paling besar sekali. Bila kaum dia tanya siapa yang buat, kan Nabi Ibrahim jawab bal fa'alahu kabirum, yang buat kerja ni tentulah berhala yang besar, sebab kapak ada di tempur dia kan. Berhala lain semua musnah, dia satu je dah. Yang tak musnah tentu dia buat. Jadi ada dua bukti lah. Satu, berhala yang besar tu tak musnah, tak diusir kan. Yang kedua, kapak tu ada di tengkuk berhala tersebut. Sudah tentu itu bukti kata berhala tu buat. Jadi kemudian Nabi Ibrahim kata yang bahkan yang buat tu adalah berhala yang besar. Nabi Ibrahim letak syarat pula, kalau berhala tu boleh bercakap. Cuba tanya dia tengok. Cuba tanya dia tengok. Jadi ingkadu yantipun, kalau berhala tu boleh bercakap. Jadi kaum dia kata berhala ni tak boleh bercakap. Tuhan kita ni tak boleh bercakap. Jadi Nabi Ibrahim bukan bagi jawapan tu direct, dia nak suruh indirect lah. Jadi nak suruh masyarakat tu berfikir. Ada kait lepas tu lagi. Kalau dia bercakap, cuba tanya, boleh jadi berhala tu yang buat kerja tu. Kan? Jadi ini pun tidak masuk dalam penipuan. Dari satu sudut nampak macam nipu, tapi dari satu sudut yang lain tidak dikira nipu. Yang ketiga, Nabi Ibrahim bagi tahu isteri Nabi Ibrahim, Sarah, jangan mengaku isteri, mengaku sebagai saudara. Saudara seagama lah, sister Islam lah, kan, saudara seagama. Sebab kita adalah satu agama. Nabi Ibrahim agama tauhid, isteri dia pun agama tauhid. Jadi kalau mengaku sebagai isteri itu mungkin ada masalah. Masa tu raja yang kafir, tidak beriman, maka disuruh mengaku sebagai saudara seagama. Memang betul tak saudara seagama? Saudara seagama lah. Jadi lepas ni boleh bawa lah. Itu siapa? Wahyu kan? Bukan. Jangan, kalau kita bukan tak ini pula. Kalau kata bukan tu menipu pula. Jadi tak boleh nanti lah. Ini bukan wifi, ini saudara. Tak boleh kata itu menipu kan. Maknanya nak cerita tu, ini saudara seagama saya. Tapi tak cerita kata isteri tu. Tak. Itu boleh lah kan. Tapi kalau menafikan isteri, itu suami juga, nampak tua kan. Kalau kata bukan. Itu menafikan pula. Kalau itu menipu lah. Kita kata itu saudara seagama saya. Saudara seagama, tanpa menafikan itu sebagai seorang suami. Jadi ini kata ulama tidak dikira sebagai menipu. Iaitu kata Imam Nawawi, fama'nahu annal kadibat al-madhkura, makna dia penipuan yang disebut tu dari satu sudut. Bagi orang yang dengar tu, bin nisbati lil mukhatabi was-sami', bagi orang yang dengar tu nampak macam nipu. Tapi pada hakikatnya tidak dikira sebagai menipu. Tidak dikira sebagai menipu. Misal kita kata orang tanya kita seseorang, tanya siapa? Tok Imam ada dalam masjid tak? Tok Imam. Kita pun kata Tok Imam tak ada kat situ. Kita tunjuk Tok Imam tak ada di situ. Orang tanya tu, Tok Imam ada di masjid tak? Kita kata Tok Imam tak ada di situ. Nipu kan tak nipu? Tok Imam ada dalam. Kita Tok Imam tak ada di situ. Nipu tak? Pasal apa tak nipu?
Tok Imam tak ada. Orang yang tanya, oh Tok Imam tak ada dalam masjid ni, dia pun balik ni. Kita kata Tok Imam tak ada di situ. Kita tak kata Tok Imam tak ada masjid. Soalan dia, Imam ada di masjid tak? Kita kata Tok Imam tak ada di situ. Kita masuk situ ya. Orang faham Tok Imam tak ada lah, tak ada di masjid. Kan? Tiba-tiba dia call Tok Imam, Tok Imam tanya, Tok Imam kata saya ada di masjid. Tok Siak kata tak ada. Katalah yang waktu Tok Siak. Tok Siak ni menipu. Dia kata Tok Siak menipu. Tok Siak kata saya kata tak ada di situ. Saya tak kata Tok Imam tak ada di masjid. Saya kata tak ada di situ. Boleh nampak? Dia ada seni dia tu. Kalau Tok Imam ada masjid, Tok Siak kata tak ada di masjid. Tok Imam tak ada di masjid. Tu nipu lah. Tok Imam tak ada di situ. Lebih kurang itulah maksud cara bahasa dia tu. Dipanggil dalam istilah bahasa Arab ni, dipanggil at-tawriyah. At-tawriyah Tawriyah. Dia seni sekilas, belok sikit tu. Tapi masih lagi tidak dikira sebagai menipu cuma dari sudut bahasa macam nipulah. Macam Rasulullah kata la hasada illa fisnatain. Tidak ada hasad melainkan dalam dua perkara. Dalam dua perkara boleh hasad. Apa maksud hasad? Hasad ni baik atau tak baik? Hasad ni tak baik. Tapi Rasulullah kata tidak ada hasad dengki melainkan dua perkara. Iaitu seseorang yang diberikan harta kekayaan, dia sedekah, kita hasad kepada dia. Kita hasad tu bukan nak supaya Allah hilangkan nikmat harta tu. Kita hasad tu supaya Allah bagi harta sebagaimana Allah bagi kepada dia, supaya kita boleh bersedekah lebih banyak. Jadi dari satu sudut itu bukan dikira sebagai hasad. Tapi bahasa dalam hadis dia kata tidak ada hasad. Itu bahasa tu kena tafsir lagi lah. Yang kedua, tidak ada hasad melainkan yang kedua seseorang yang diberikan Al-Quran, diberikan ilmu Quran, lalu dia baca, dia beramal, kita pun hasad. Asal makna hasad, Allah hilangkan, Allah kau hilangkanlah nikmat, jangan bagi dia boleh baca Quran. Itu hasad. Dan hasad yang Nabi maksudkan ialah kita pun harap Allah bagi ilmu baca Quran, faham Quran, supaya kita dapat beramal. Tapi dari sudut bahasa yang lain itu bukan hasad. Sebab hasad ni nak hilangkan nikmat orang tu. Sekarang kita nak dapat macam orang tu. Jadi bahasa digunakan hasad. Ada seni dia tu. Seni dia. Itulah yang maksud Nabi Ibrahim tidak menipu tu. Bukan menipu yang kita faham, tapi dari satu sudut dia ada seni dia. Sebab itu para ulama menyatakan para nabi itu mereka bersifat siddiq, mereka tidak sifat menipu. Yang kedua, nabi, para rasul ni menyampaikan, ya ayyuhar rasul balligh, sampaikanlah apa yang Allah Subhanahu wa taala wahyukan. Kemudian yang ketiga, sifat yang ketiga muka surat 28, Rasul bersifat amanah, sifat amin, sifat amanah. Firman Allah, inni lakum rasulun amin, sesungguhnya saya bagi kamu semua adalah seorang rasul yang amin, yang amanah. Banyak kali dalam Quran tu disebut inni rasulun amin, sesungguhnya saya rasul yang amanah. Jadi salah satu sifat wajib bagi rasul yang disebut oleh para ulama, mereka ni amanah, menyampaikan apa yang diwahyukan, tidak khianat. Lawan kepada amanah adalah khianat.
Kemudian sifat yang keempat, para rasul juga mempunyai sifat cerdik, fatanah. Firman Allah, kita faham daripada ayat ni, sifat fatanah ni, sifat cerdik ni, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Ajaklah mereka ke jalan Allah bil hikmati, dengan hikmah. Hikmah ni memerlukan kepada kebijaksanaan. Daripada situ dapat sifat fatanah, bil hikmah, dengan hikmah, dengan hikmah. Dalam satu hadis, dalam satu riwayat hadis, ada orang masuk Islam. Ada orang masuk Islam tapi tak solat. Syarat dia tak mau solat. Masuk Islam tapi tak mau solat. Ada yang masuk Islam tapi nak solat 2 kali sehari. 2 kali solat je sehari. Kalau kita banyak cantik dah lah baru masuk Islam, tak syarat macam-macam pula Tapi kita tengok sifat fatanah Nabi ni, nak masuk Islam solat 2 kali sehari. Nabi terima keislaman dia. Nabi terima keislaman dia walaupun dia nak solat 2 kali sehari. Pasal apa? Pasal iman lebih penting daripada solat. Iman lebih penting daripada solat. Solat tu perkara kecil kalau nak dibandingkan dengan iman. Solat tu perkara kecil kalau nak dibandingkan dengan iman. Tetapi solat tu besarlah kalau nak dibandingkan dengan puasa. Dia ada perbandingan dia tu Kalau iman itu paling besar, solat tu kecil. Jadi kalau tak mau solat pun nak beriman, okey dah, tak apa. Jadi kita tak boleh tolak keimanan seseorang. Awak nak masuk Islam, kena solat 5 kali. Kalau tak mau solat 5 kali, tak payah masuk Islam. Tak boleh macam tu. Salah dari sudut agama. Yang keduanya tidak hikmah lah. Tidak hikmah, tak tarik pelan-pelan. Tidak hikmah mana tidak bijaksana. Jadi ada orang zaman Nabi dia nak solat 2 kali sehari je. Rasulullah terima. Ada satu kabilah, bukan seorang, satu kabilah masuk Islam tapi tak mau solat. Satu kabilah, rata-rata orang, ketua rundingan itu letak syarat, kami nak masuk Islam tapi kami tak mau sembahyang. Rasulullah okey. Cuma Rasulullah kata tak berapa elok kalau tak solat. Tapi boleh masuk Islam boleh. Satu kabilah masuk Islam tak sembahyang. Rasulullah terima. Pasal Rasulullah nak bagi beriman dulu. Bila iman dah ada benih dah, lepas tu siram sikit, bagi ilmu sikit, takut kepada Allah sikit. Pasal Allah dah ada dah, bagi takut azab neraka dan sebagainya. InsyaAllah dia akan berubah ke arah lebih baik. Kemudian ada orang solat. Ada satu kabilah lain pula solat tapi tak wuduk, tak ada wuduk. Sayyidina Umar bagi tahu kepada Rasulullah, innahum yusallun wa la yatawadda'un. Mereka ni Rasulullah solat tapi tak wuduk. Solat tapi tak wuduk. Rasulullah kata, da'hum ya Umar, wahai Umar, biarkanlah mereka. Biarkan mereka lah, biarkan mereka. Saya tawadda'u, nanti mereka akan wuduk. Mereka solat tapi tak wuduk. Biarkanlah Umar, nanti mereka akan wuduk. Sebab biar dia. Sebab tak marah. Nampak semayang tak ada wuduk dan sebagainya. Itu hikmah kebijaksanaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada satu masa saya solat Isyak. Ini cerita saya lah. Solat Isyak malam lepas kuliah Maghrib. Malam tu tuan-tuan, saya nak riak sikit lah. Solat saya yang paling khusyuk. Saya rasa malam tu khusyuk saya 95% lah. Ada? Pernah dapat?
Ha? Berapa persen dapat? 50% lah. Ha? Tak dapat tak? Ada. Dulu lalu. Ha? Boleh Malam tu saya 95% ke atas. Kira ikhlas tu. Cemerlang malam tu, khusyuk. Alladzina hum fi salatihim khushu'un. Haji berapa haji? Bayar subuh tadi. Berapa persen dekat atas? Tak dapat. Saya malam tu 95% lebih. Cemerlang. Duduk belakang tu imam. Biasa soft belakang, tapi dah kuliah maghrib duduk belakang tu imam lah. Soft tambah lagi belakang tu imam. Khusyuk 95% lebih. Habis sembahyang isyak apa semua, duduk wirid baca ayat kursi apa tu, baca subhanallah. Duduk pejam mata lagi. Alhamdulillah. Masa sebut alhamdulillah tu, buka mata, teringat satu perkara. Sebelum kuliah maghrib tadi tu, saya pergi tanah kencing dulu. Biasanya lepas kencing tu ambil wudu, tapi dah lambat dah ni, nak ambil wudu pula. Lambat dah ni, kuliah maghrib dululah, lagi ambil wudu lah. Terlupa nak ambil wudu. Dia agak-agak semayang saya tu macam mana? Ha? Tapi saya khusyuk. Tapi saya khusyuk. Kalau wudu ada tak khusyuk pun. Mana lagi baik? Wudu ada tapi tak khusyuk. Saya khusyuk dalam wudu tapi tak ada wudu. Aduh. Tak tahulah. Saya ingat syaitan tak kacau pun, lepas tu jadi khusyuk. Syaitan tak kacau. Tak ada wudu ni, aku tak kacau dah. Jadi dia jadi khusyuk lah tu. Selama ni ada wudu je, syaitan kacau lah. Barangkali lah. Ini syaitan tahu dah tak ada wudu ni, saya kacau lah. Memang tak sah lah. Kena tipukan syaitan. Allah Akbar. Allah. Tak apalah. Jadi habis doa apa, saya pun baguslah bawa beg pergi tandas di wudu balik. Nak masuklah sembahyang syak, orang pakat tutup lampu dah. Aku ni nak sembahyang syak sini kan, nak balik lah. Baliklah. Balik sembahyang syak di rumah. Sembahyang syak di rumah tak masuk 20% ya. 20% gagal lah. Tak sampai 50%. Pasal ada wudu, syaitan kacau macam-macam. Jagalah. Baik, itu hikmah. Ya, hikmah. Kemudian mau'izatil hasanah, nasihat yang baik. Itu pun perlu kepada kebijaksanaan. Dan yang keempatnya, wajadilhum billati hiya ahsan, berdebatlah dengan mereka dengan cara yang lebih baik. Itu juga perlu kepada kebijaksanaan, ya. Selain itu, para rasul juga diberikan mukjizat sebagai antara bukti kerasulan mereka, ya. Jadi para rasul ni ada mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mukjizat ni daripada perkataan ajazah, ya, daripada perkataan ajazah. Ajazah maknanya lemah. Ajazah, ya, maknanya lemah. Kemudian a'jaza, melemahkan. A'jaza, melemahkan. Melemahkan, a'jaza. Jadi mukjizat tu daripada sinilah a'jaza. A'jaza yu'jizu i'jazan fahuwa mu'jizun. Af'ala yuf'ilu if'alan fahuwa muf'ilun. Yang melemahkan. Mukjizat tu melemahkan benda-benda lain. Dia lawan benda lain. Jadi Nabi Ibrahim, Nabi Musa, tongkat dia jadi mukjizat. Tongkat tu melemahkan sihir-sihir Fir'aun tu. Tu mukjizat, melemahkan. Ya? Nabi Muhammad, orang minta dalil. Nabi Muhammad tunjuk bulan sebelah. Dia melemahkan cabaran orang-orang kafir Quraisy ketika itu.
Itu mukjizat dari sudut bahasa melemahkan ya. Jadi Nabi, para Rasul ni diberikan mukjizat ya. Contohnya mukjizat Nabi Sulaiman alaihissalam memahami bahasa haiwan dan dapat bercakap dengan haiwan. Ya, mukjizat Allah Taala bagi ya. Itulah mukjizat, semua adalah mukjizat masing-masing ya. Nabi Isa alaihissalam, mukjizat dia lebih banyak dalam bidang perubatan. Kerana zaman tu zaman di tempat Nabi Isa tu perubatan. Jadi mukjizat dia perubatan, menyembuhkan orang penyakit sopa, penyakit kusta, menyembuhkan orang buta, dan paling tinggi sekali wa uhyil mauta. Nabi Isa hebat dia perubatan dia, mukjizat dia sampai boleh menghidupkan orang mati. Puncak tertinggi lah tu, perubatan menghidupkan orang mati biiznillah, dengan izin daripada Allah Subhanahu wa taala Manakala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Taala kurniakan mukjizat banyak, dan yang paling kekal sekali ialah Al-Quranul Karim. Ya, mukjizat lain tak kekal. Bahkan kata para ulama, setiap mukjizat yang ada kepada para rasul yang terdahulu ada juga kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada juga kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi Isa boleh sembuhkan orang sakit, Nabi Muhammad pun ada juga. Ada sahabat Nabi kan, Jabir kan, dia perang mata dia kena anak panah kan, keluar biji mata kan, datang pada Nabi bubuh balik mata tu, dan mata yang cedera kena anak panah tu, cedera tu kata kornea mata apa pecah habis dah patutnya kan. Dan Nabi pegang tu, Nabi masukkan balik katanya, dan mata yang cedera tu lebih elok penglihatan daripada mata yang tak cedera. Maknanya mukjizat Nabi dari sudut perubatan. Nabi Isa ada, Nabi Muhammad juga ada juga. Ada juga satu dua contoh. Begitulah setiap tu lebih kurang begitu. Allah Taala lebihkan sikit Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari sudut mukjizat ya. Jadi saya ingat kita berhenti setakat tu. Pagi ini kita ambil 4 sifat wajib bagi Rasul, dan kita faham bahawa Nabi Ibrahim itu tidak menipu pada hakikatnya. Walaupun dari sudut zahir dan bahasa nampak macam menipu, tapi kita jangan beriktikad bahawa Nabi Ibrahim menipu ya. Itu menjatuhkan darjat ya, ataupun wibawa ataupun sifat seorang Rasul yang mulia. Dan kita tengok tentang mukjizat yang Allah Ta'ala berikan kepada setiap Rasul. Wallahu a'la wa a'lamu bis-shawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.